Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah ikhwatul iman, summa alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kepada majlis ta'lim. Kali ini ikhwatul iman, kita akan cuba berbincang satu tajuk yang pendek tetapi mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Tajuk yang cuba saya bincang ini iaitu berkaitan dengan suatu tajuk daripada suatu kutaibah yang kecil, daripada suatu buku yang kecil, iaitu bertajuk Suamiku Syurgaku. Suamiku adalah syurgaku. Dalam perbincangan ini saya digandingkan dengan Al-Fadhil Ustaz Luqman Madinah. Ustaz Luqman Madinah mungkin ada tajuk yang lain, sebab di hadapan kami ini ada banyak buku-buku yang sangat menarik untuk dibincangkan dan dijadikan sebagai suatu rojokan di tengah kesibukan dunia, kesibukan hidup. Mungkin nak baca buku tebal-tebal ni payah. Kita mengambil pelajaran dan manfaat daripada kewujudan para penulis Islam yang menulis buku yang baik-baik, karya yang baik, dan untuk kita bedah dan beri penjelasan kepada umat. Ustaz tertarik dengan buku ini, Suamiku Syurgaku. Kenapa? Kerana yang pertama, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut di dalam Al-Quran tentang apakah makna daripada sebuah perkahwinan itu. Apakah makna daripada sebuah perkahwinan itu? Dan Allah Subhanahu wa taala sendiri memberi garis panduan dan menyatakan hala tuju daripada perkahwinan itu. Di antaranya, kalau kita cuba melihat firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum, Allah sendiri menyebut tentang makna perkahwinan itu. Bukankah dalam hidup ini manusia mencari kebahagiaan, ketenangan, kedamaian? Tiba-tiba Allah ketika menjadikan alam ini, Allah menyatakan kedamaian, ketenangan jiwa, kestabilan mental, kegundahan jiwa dapat dirawat dengan pintu perkahwinan. Subhanallah. Bukan dengan pintu maksiat berada di rumah lacur-lacur di sana. Tidak. Bukan ada di kelab-kelab dandut-dandut. Bukan ada di tempat-tempat maksiat. Tetapi satu daripada kedamaian yang insan perlukan dalam hidup, baik laki-laki dan perempuan, ada dalam dunia perkahwinan. Cuba dengar firman Allah Ta'ala dalam surah Ar-Rum ayat 21. Allah firmankan, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah jadikan daripada diri kamu itu pasangan hidup kamu. Ulama tafsir menyebut ayat ini merujuk kepada kisah Nabi Adam AS, iaitu Allah menjadikan daripada Adam itu adalah Hawa. Tetapi makna yang zahir daripada ayat ini, Allah menjadikan setiap laki-laki itu berpasangan dengan perempuan, dan itu tanda kebesaran Allah. Allah menyatakan, kenapa ini Allah buat? Allah menyatakan litaskunu ilaiha, supaya kamu bertemu dengan makna sakinah. Apa makna sakinah? Kedamaian. Allah cenderungkan hati ini, Allahu Akbar, subhanallah, suatu benda yang sangat susah diurus. Hatilah yang sukar dibalikkan. Kita boleh ubah orang, kita boleh ubah benda. Hari ini orang boleh ubah bukit, orang boleh ubah gunung, orang boleh jadikan tanah Sahara yang kosong itu sebagai suatu tempat yang penuh dengan kemajuan, jadi bandar dia. Dan orang boleh menjadikan bandar itu sebagai Sahara yang kosong. Teknologi dunia.
Tetapi apa yang orang tak boleh buat? Mengubah hati manusia. Orang tak boleh buat. Ini hanya milik Allah. Allah yang mengubahkan. Allah yang memberi hidayah kepada manusia. Maka tanda kebesaran Allah itu wujud apabila Allah jadikan laki-laki, Allah jadikan perempuan. Allah kata litaskunu ilaiha. Laki-laki yang salihah melihat perempuan yang salihah, akan datang sakinah, kedamaian. Bukan laki-laki yang salihah melihat perempuan yang laki-laki yang saleh melihat perempuan yang maksiat. Tidak. Di situ tidak ada kedamaian. Bahkan Al-Quran menyatakan kepada kita, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat, dalam surah An-Nur ayat 26. Allah katakan perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, perempuan laki-laki yang keji untuk perempuan yang keji, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik, laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik. Allah dah pasang dah kehidupan, ikhwan. Maka Allah katakan dalam perkahwinan itu, bila perhubungan suami isteri itu berlaku dengan akad nikah, Allah kata litaskunu ilaiha. Allah campak suatu sakinah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan. Allah beri kepada mereka mawaddah. Apa makna mawaddah, ikhwatul iman? Allah beri kepada mereka suatu perasaan mawaddah, waddah ataupun al-hub, cinta kasih. Ini ada dalam perkahwinan. Dalam dunia yang tak kahwin dah lagi anak beranak 4 dah. Tidak ada mawadah, tidak ada ketenangan. Yang adanya resah, gundah gulana, hidup yang pincang. Demi Allah, ikhwan, demi Allah kita kena mempercayai ini. Ini datangnya daripada ayat Allah. Seorang wanita, Ustaz pesan, seorang wanita jangan izin laki-laki yang bukan suami kamu sentuh tubuh badan kamu, kerana dia tidak akan sentuh dengan kasih sayang. Itu adalah gelora nafsu serakah yang dipacu syaitan kepadanya. Kerana Allah menjanjikan mawaddah dengan mana waddah ataupun hub, cinta kasih, hanya ada di dalam perkahwinan. Dan Allah menyatakan warahmah. Apa makna rahmah? Kasih mengasihani. Nabi berpesan pada kita, jangan sakiti isteri, jangan memaki isteri, jangan melaknat isteri, kerana dia adalah amanah Tuhan dan tawanan kepada kamu. Dalam khutbatul hajjah, khutbah perpisahan, Nabi mengulang perkataan yang sama. Nabi mengulang benda yang sama, anak-anak itu adalah amanah Allah untuk kita. Dan Quran turun, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Apakah ini maksudkan dengan wa ahlikum, ahli kamu, isteri dan anak-anak? Karena itu yang menariknya ialah dalam perkahwinan, suami akan menjadikan isteri itu adalah syurganya, dan isteri akan menjadikan suami itu adalah syurganya. Mungkinkah ini terjadi? Kenapa tidak? Seorang perempuan telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika perempuan ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perempuan ini Nabi bertanya kepada perempuan ini, Nabi kata, azatu zaujin anti? Kamu ada suami kah? Kamu ada suami kah? Nabi tanya kepada perempuan ini. Perempuan ini adalah mak saudara kepada Husain bin Mihsan. Kamu ni ada laki tak? Bahasa kita lah, bahasa utara, laki tak? Dia kata, Nabi tanya kepada dia. Nabi tanya lagi. Nabi kata, fa aina anti minhu? Bagaimana kau perbuat kepada suami kau? Bagaimana kau perbuat pada suami kau? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak pernah melalaikan hak suami aku, kecuali aku lalai ketika aku rasa tak larat, ketika aku rasa tak boleh buat, tak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, Nabi kata, kaifa anti lahu fa innahu
jannatuki wa naruki. Nabi kata, kaifa anti lahu, rumah tangga kamu bergantung pada kamu. Sesungguhnya rumah tangga kamu itu, suami kamu itu boleh menjadi syurga bagimu, dan suami kamu boleh bertukar menjadi neraka untuk kamu, bergantung kepada kamu. Nabi sebut. Subhanallah ikhwatul iman, subhanallah. Karena itu sangat menarik dalam perkahwinan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala ini, iaitu Allah mencampakkan dalam perkahwinan ini apa yang tidak pernah Allah campakkan dalam perhubungan yang maksiat. Tidak ada. Wanita menjaga kehormatannya, laki-laki menjaga kehormatannya. Nabi SAW menyebut di dalam hadis dia, Nabi daripada Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sebut dalam hadis Aisyah, Nabi kata, idza aradallahu azza wa jal bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa. Apabila Allah menghendaki bagi suatu rumah tangga itu khairan, kebaikan, adkhala alaihim ar-rifq, Allah mencampakkan dalam rumah tangga itu perasaan lemah lembut antara dua orang. Lemah lembutnya suami kepada isteri, isteri kepada suami, anak-anak dengan mak bapak dengan anak-anak. Subhanallah. Setiap orang dalam rumah tangga, imam isteri, imam suami, imam anak-anak, dia kena usahakan, isteri kena usahakan suami adalah syurganya. Suami kena mengusahakan isteri adalah syurganya. Ikhwatul iman, kepada anak-anak ustaznya, ustaz kasihi sekalian yang masih ambil kursus perkahwinan, yang sedang bercinta kasih, ingat benda ini. Perkahwinan itu adalah amanah daripada Allah. Memang perkahwinan ini tanda kebesaran Allah. Kita cakap bahasa utara, angin jantan, angin perempuan ni tak sama, kepala angin pun tak sama. Perempuan ada kepala angin dia, jantan pun ada kepala angin. Campur dua kepala angin ni jadi dua kepala, nama dia ribut topan. Tetapi apakah amanah dalam rumah tangga? Rumah tangga itu adalah amanah. Ketika jadi macam-macam cubaan dan ujian, suami mesti menjadikan isteri adalah syurganya, dan isteri kena menjadikan suami adalah syurganya. Inilah perkataan Nabi kepada mak saudara Husin bin Mihsan tadi, kepada Husin bin Mihsan. Nabi kata, fa kaifa anti lahu, bagaimana keadaan kamu, rumah tangga itu boleh jadi bahagia, rumah tangga itu boleh jadi sengsara. Subhanallah ikhwan. Tak ada satu orang boleh datang menyatakan, ustaz, rumah tangga saya dah hancur, saya tak boleh buat apa. Nabi menyatakan kamu boleh membentuk menjadi syurga ataupun neraka. Putih asa manusia dengan rumah tangga dia, hancur rumah tangga dia. Benci manusia dengan rumah tangga dia, hancur dengan rumah tangga dia. Kerana itu Al-Quran menyebut tadi sakinah, Quran menyebut mawaddah, Quran sebut adalah rahmah. Apabila tiga benda ini tidak boleh diwujudkan dalam rumah tangga, maka bercerailah dan kahwinlah lain. Jangan serik kahwin lain, kerana Allah menjanjikan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga. Carilah seperti kata para sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, kalau diberi umur yang panjang pada aku akan kahwin lagi. Aku akan kahwin lagi. Yang pertama, kahwin itu menyempurnakan bahagian iman. Bertakwa telah sempurna satu bahagian, kahwin menyempurnakan bahagian yang tidak disempurnakan oleh takwa. Faqad istakmala iman, sempurnalah iman. Yang kedua, kerana dalam perkahwinan ini Allah menjanjikan kepada kita ketenangan, kedamaian, kasih sayang. Allah menjanjikan kepada kita kecintaan yang sebenarnya. Subhanallah. Karena itu, bacalah buku ini. Suamiku syurgaku. Suamiku syurgaku. Dia kata di sini, wahai saudariku, penuhilah hak suamimu agar dia menjadi syurga bagimu. Ketika dalam hadis Jabir, Nabi kata, mana-mana laki-laki yang terusik jiwanya dengan perempuan cantik di luar sana, dapatkan isterinya dan selesaikanlah hajatnya. Isteri boleh menyelesaikan
Bahasa utara kata raplah kepala lelaki. Isteri boleh selesaikan. Dan suami boleh memberi ketenangan kepada isteri dengan bahasanya, layanannya, penjagaannya. Ini tidak ada dalam rumah tangga maksiat yang dah beranak 3, beranak 4 tapi tak menikah lagi. Mereka mendapat kutukan daripada Allah. Ikhwan, kalau syarah lagi, panjang lagi lah jadinya. Dapatkan buku ini. Dapatkan buku ini. Sementara ada di pasaran, sementara duit ada dalam poket, sementara anda belum dikafankan lagi. Dapatkan buku ini. Semoga boleh menjadi suatu buku poket, buku rujukan kepada kita. Suamiku adalah syurgaku. Dan kita juga sebagai suami menyatakan isteriku juga adalah syurgaku. Wa ila liqa ikhwatul iman, wa ila liqa. Semoga Allah beri damai dan sakinah kepada kita dengan perkahwinan yang ada di dalamnya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah merahmati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.